Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati pimpinan-pimpinan surau, pimpinan Persatuan Kuasa Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana dilimpahkan kurnia dan kesempatan dapat kita bertemu pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi sebelum kita memanjangkan tazkirah ini, sukalah untuk saya ataupun Ustaz memperkenalkan diri, iaitu nama diberi Syahzam Izran bin Haji Manja. Masa belajar dulu, guru-guru panggil dengan Ibnu Manja, sebab nama ayah Tuan Haji Manja. Dia alhamdulillah merupakan anak yang keempat daripada 9 orang adik-beradik, dilahirkan di Hospital Daerah Kuala Kubu Baru, dan sekarang ini tinggal di Uluyam menguruskan mak tahfiz di sana. Dan alhamdulillah dianugerahkan 5 orang cahaya mata daripada seorang isteri. Seorang isteri. Jemaah kat sini lebih seorang. Jadi pada jemaah dirahmati oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah pendidikan tertinggi ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar Mesir, iaitu di Ma'had Qiraat Syubra pada tahun 2007. Alhamdulillah balik 2007. Dulu Ustaz hafal Quran di Kelantan, masa tahun 90-an. Sekarang ni ada adik anak-anak untung sebab mak tahfiz banyak. Mak tahfiz banyak di Selangor ni, tak payah pergi jauh-jauh. Zaman Ustaz dulu pergi belajar di Kelantan. Kan pergi belajar di Kelantan. Tu. Cabaran belajar dulu lain berjauhan dengan keluarga. Cabaran pelajar sekarang lain berjauhan dengan handphone, kan? Handphone kat rumah. Bila datang asrama, datang kat mak tahfiz, tak bawa handphone. Itu cabaran dia. Cabaran mesti ada cabaran, kan? Kerana bila kita nak buat benda baik ini, maka Allah Ta'ala akan datangkan ujian dan cabaran untuk menguji sejauh mana kita ikhlas untuk khususnya adik-adik anak-anak ni untuk menghafal Al-Quran. Baik, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ayat yang dibaca tadi ialah ayat yang berada pada muka surat yang ke-7 daripada juzuk yang kedua. Sebelah kiri, ayat yang kedua atas muka surat tersebut. Dia Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada, setiap juzuk ni dia ada 20 muka surat. Kecuali juzuk yang pertama dan juzuk yang ke-30. Jadi kalau dalam tazkirah saya ni, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dengar saya sebut muka surat ke-20, muka surat ke-19, muka surat ke-15 daripada juzuk sekian-sekian-sekian, maknanya merujuk kepada juzuk dan muka surat yang berada pada juzuk dan ayat yang dipetik untuk menjadi nas ataupun dalil kepada pengisian tazkirah kita pada malam ini. Tak lupa untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sah kepimpinan Surau Ad-Diniyah kerana memberi peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Ya,
Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada kita, para jamaah sekalian, iaitu dalam ayat yang terkandung pada muka surat yang kedua sebelah kanan juzuk 28 ayat bawah sekali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nescaya Allah Ta'ala mengangkat darjat orang di kalangan kamu yang beriman dan diberikan ilmu. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi pun, Nabi SAW banyak menyebut berkenaan tentang kelebihan berada dalam majlis ilmu ini. Antaranya orang yang berada dalam majlis ilmu, Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu antara hadis yang memberikan motivasi kepada kita, khususnya pada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dah habis dah tempoh tahun belajar secara formal, iaitu sekarang ni nak mencari rezeki. Tapi ada juga masa yang diperuntukkan untuk mencari ilmu, dan Nabi SAW berikan motivasi kepada kita semua, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan membuka jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ni kita telah sampai pada 2 Ramadan. Juzuk yang dibaca oleh Tuan Imam tadi ialah pada juzuk yang kedua. Persoalannya dan pokok perbincangan kita pada malam ini ialah berkenaan tentang Ramadan bahtera penyelamat. Ramadan bahtera penyelamat dengan maksud bagaimanakah kita nak menjadikan ibadah puasa kita ini menjadi ibadah yang akan menyelamatkan kita daripada terjerumus daripada dosa dan maksiat semasa hidup di atas dunia. Puasa yang akan melancarkan lidah kita untuk menuturkan kalimah La ilaha illallah saat keadaan malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Puasa yang akan menjadi penyelamat kepada kita saat malaikat Ruman memerintahkan kepada kita supaya menulis amalan di dalam kain kapan kita semasa kita berada dalam kubur. Puasa yang akan menyelamatkan kita daripada dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalaulah puasa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kita hanya sekadar lapar dan dahaga, maka Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang memberikan kefahaman kepada kita, Nabi sebut berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi hanya lapar dan dahaga sahaja yang diperolehinya. Maka dengan sebab itulah Ramadan ini merupakan bulan yang setahun sekali kita jumpa. Sudah pastilah sesi tazkirah, sesi ingat memperingati ini mestilah ianya setidak-tidaknya jangan ditinggalkan. Dan alhamdulillah surau ini melakukan yang sedemikian. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam muka surat yang kedua, juzuk yang ke-27, muka surat yang kedua sebelah kanan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sentiasalah beri peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Agama itu saling memberi nasihat, peringatan. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, iaitu supaya kita tidak tergolong di kalangan mereka yang hanya berpuasa kerana lapar dan dahaga sahaja. Dan kalaulah kita sekadar puasa lapar dan dahaga sahaja, orang Yahudi pun puasa, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab sirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kefarduan dan kewajipan puasa pada tanggal tahun yang kedua hijrah, iaitu selepas mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Antara hikmahnya ialah supaya dapat dibezakan di antara puasa orang Islam dan puasa orang Yahudi. Itu. Kalaulah kita puasa hanya sekadar kita nak tunggu waktu buka puasa, alhamdulillah azan, kemudian kita makan banyak-banyak, mana kita katakan hikmah kita puasa, kita nak menghayati orang susah. Puasa, lapar, nak tahu keadaan orang susah. Tapi ketika buka puasa, kenapa kita tak nak menghayati orang susah buka puasa? Para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tak salah kita nak makan sedap-sedap
Kan, tetapi jangan sampai berlaku pembaziran supaya apa dia? Kerana membazir ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam muka surat ketiga, juzuk yang ke-15 sebelah kiri, ayat bawah sekali, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir ini saudara syaitan. Dan kalau ikut kajian dan fakta memang pun setiap kali datangnya bulan Ramadan, ya, pembaziran begitu berlaku dengan banyaknya di negara kita ini. Itu para jemaah sekalian. Berlaku pembaziran yang sangat kritikal, khususnya pada makanan, yang menyebabkan apa yang disebut sebagai kita takut dan kita risau puasa yang kita lakukan ini hanyalah sekadar puasa orang awam, iaitu puasa yang meninggalkan lapar dan dahaga sahaja. Tapi orang jemaah di Surau Diniyah ni tak kot, insya-Allah. Di tempat lain insya-Allah. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, kalaulah kita nak jadikan puasa kita ini puasa yang dapat ditingkatkan daripada tahun ke tahun, sudah pastilah yang pertamanya kita kena rujuk kepada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi sebut, Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara, sekiranya kita berpegang kepada keduanya tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Amai kan orang kita kan nak ikut sunnah Nabi, nak ikut sunnah Nabi kan. Kadang-kadang orang kita ikut sunnah Nabi yang kena dengan selera dia saja. Kenapa makan kambing? Nabi makan kambing, Ustaz, kan? Kenalah makan kambing, sunnah. Kan? Tu. Tapi Nabi sembahyang berjemaah, Nabi tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Dan kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, saat-saat kewafatan Nabi SAW, barulah Nabi tak nak tinggal sembahyang jemaah, tapi kerana dek keuzuran tak boleh nak pergi, kan? Menghinggakan Nabi memerintahkan pada Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kenapa kita ada kelompongan pada solat berjamaah kita, kan? Kenapa kita tak berusaha bersungguh-sungguh, khasnya muslimin, orang lelaki, untuk menjaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah? Kerana itu antara sunnah Nabi SAW yang mesti kita pelihara. Bahkan dalam muka surat yang ke-6 juzuk yang pertama sebelah kanan, Allah Ta'ala menyebut warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka ulama tafsir ketika menyebut ayat ini ialah maksud rukuklah bersama dengan orang rukuk, maksudnya menjaga solat berjamaah. Itulah poin yang seterusnya, iaitu di samping kita berpuasa, jangan kita tinggalkan yang disebut sebagai solat berjamaah, khususnya di kalangan kaum muslimin ataupun orang-orang lelaki. Tak salah kalau muslimat, kaum wanita nak mendirikan solat berjamaah di surau dan di masjid, kan? Bahkan ada hadis-hadis yang menyebut, antaranya yang disebut sebagai, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqah, ya, yang terkandung dalam perkara-perkara sunat yang kita lakukan semasa solat, iaitu berdoa, kan? Beramai-ramai membaca doa. Dalam hadis tersebut menceritakan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat tidak akan bergenjak keluar daripada masjid sehinggalah muslimat keluar daripada masjid Nabi ketika itu. Hadis ini menjadi dalil bahawasanya tidak menjadi kesalahan atau boleh orang muslimat ataupun kaum wanita pergi mendirikan solat di masjid dan di surau. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan perkara yang seterusnya untuk memastikan puasa kita ini menjadi bahtera penyelamat. Bahtera penyelamat daripada kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka sudah pastilah kita berpegang kepada muka surat yang pertama. Dalam tahlil selalu kita baca. Sini baca tahlil tuan-tuan. Aja, baca je tahlil. Kita tak baca. Senyapnya tak baca je. Ya, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka yakin. Maknanya apa dia? Maknanya ialah selain daripada kita sedang melakukan ibadah puasa, mesti kita menanamkan keyakinan dengan bersungguh-sungguh bahawasanya akhirat akan tiba. Hari kiamat akan tiba.
Ramai di kalangan orang yang yakin mati itu pasti. Kerana ada orang yang dia kenal mati. Ada orang yang dia kenali telah meninggal dunia. Tapi tidak ramai orang yakin bahawasanya adanya kehidupan selepas kematian. Kalau kita lihat dalam kitab Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan, iaitu saat jenazah diletakkan dalam kubur, iaitu saat orang telah meninggalkan jenazah dalam kubur, maka jenazah akan didudukkan. Kita semua akan melalui saat tu. Kita akan didudukkan, dilunjurkan kaki kita, badan kita menegak, maka datanglah malaikat Ruman. Datanglah malaikat Ruman menyuruh orang yang telah mati tadi, maka tulislah amalan-amalan kamu. Maka si mati pun kata, saya tak ada pen malaikat. Saya tak ada dakwat malaikat, saya tak ada kertas malaikat. Maka malaikat kata apa dia? Ambillah kain kapan kamu, jadikan sebagai kertas. Ambillah aliur kamu, jadikan sebagai dakwat. Ambillah jari kamu, gunakanlah jari kamu sebagai pena untuk menulis amal-amal kebaikan. Maka si mati pun tulislah amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini diberikan ataupun digolongkan di kalangan mereka yang apabila diminta dan disuruh oleh malaikat Ruman untuk menulis amalan kebaikan di atas kain kapan, maka banyaklah insya-Allah amalan-amalan kebaikan yang dapat kita tulis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanah mula bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini semua kita akan lalui, tuan-tuan. Memberi luang kepada dua orang malaikat yang akan menjalankan tugas, iaitu tak lain dan tidak bukan malaikat Munkar dan Nakir. Di tangan mereka ada pencangkuk, di tangan mereka ada tukul besi. Yang kata ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, tukul ini kalau diketuk kepada gunung, maka gunung akan pecah. Gunung akan menjadi yang disebut sebagai padang jarak, padang terkukur. Dek kerana beratnya tukul itu yang digunakan untuk mengetuk dan memukul mereka yang gagal untuk menjawab persoalan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Wal-iazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itulah selain daripada kita berpuasa, mesti kita menanamkan keyakinan bahawasanya akhirat ini pasti akan tiba. Dan kehidupan yang sebenar ialah kehidupan iaitu selepas mana kita mati, barulah bermula kehidupan yang kekal abadi. Sayyidina Ali menyebut semua orang sedang tidur dan manusia akan terjaga apabila diletakkan di dalam kubur. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian seterusnya, untuk menjadikan puasa kita ini sebagai bahtera penyelamat kita. Bahtera penyelamat kita daripada merasa yang disebut sebagai malas ataupun merasa kurang motivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah Ta'ala sebut juga dalam muka surat yang ke-15, juzuk yang ke-4, ayat terakhir surah Ali Imran, belah kiri ayat bawah sekali, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabar. Sabar di sini maksudnya apa, tuan-tuan? Sabar melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu sabar menghadapi dugaan daripada dalaman. Kan puasa ni kan, puasa ni ibadah yang tak boleh ataupun ibadah yang tak sama macam ibadah lain, kan? Kalau kita nak berlakon puasa boleh je, betul tak? Adik kan? Tu pukul 12 tengok line clear, pandang kanan, pandang kiri, pandang atas, pandang bawah, buka peti ais, minum. Lepas tu buat muka letih balik, boleh tak? Boleh je. Senyum je, macam pernah buat je. Bukan tu tak. Baca tahfiz ni tak, insya-Allah. Baik. Tapi kita yang berpuasa tidak buat. Kerana apa dia? Kerana kita tahu, kita tahu dan kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita. Sebab itulah Allah Taala sebut, sabarlah melakukan ketaatan dan apabila dugaan itu datang daripada dalaman kamu. Wasabiru, tingkatkan kesabaran melakukan ketaatan kepada Allah walaupun kamu menghadapi dugaan dan cabaran daripada luar. Dugaan dan cabaran daripada luar, kan? Contohnya, kita pergi, orang tak puasa, kan? Kita puasa, orang tak puasa, terliur tengok. Ataupun maknanya pandangan di luar menyesakkan mata kita, kan?
program-program yang dilakukan, yang dipaparkan di televisyen, membuatkan hati kita tidak senang contohnya. Jadi sabar. Jangan kamu yang disebut sebagai termasuk sekali dengan mereka yang lalai daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini disebut oleh Allah Taala dalam muka surat yang ke-16, juzuk yang ke-15 surah Al-Kahfi, ayat atas sekali, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah kamu dengan orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ayat ini terkandung dalam surah Al-Kahfi yang digalakkan untuk kita baca. Sekurang-kurangnya 10 ayat awal dan 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Bukan kerana apa-apa, kerana dalam surah Al-Kahfi banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala menyuruh kita supaya istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan hati kamu mengikut orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah. Jangan hati kamu dilalaikan mengikuti orang-orang yang lalai daripada melakukan perintah Allah. Jangan hati kamu dipalingkan dan kamu ikut orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jemaah sekalian, itulah Nabi sebut al-mar'u ala dini khalil atau kama qala sallallahu. Agama seorang itu dilihat kepada dengan siapakah dia berkawan. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita, tuan-tuan para jemaah sekalian, jangan kita tinggalkan sahabat yang baik. Berusaha untuk kita mendapatkan sahabat yang baik, yang menjadi sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sebut tadi, cara hidup kita akan dilihat bagaimanakah, dengan siapakah kita berkawan dan kita bersahabat. Itu, ya. Jadi insya-Allah sekiranya orang yang kita kawan, orang yang kita sahabat, orang yang baik, orang yang beriman dan orang yang bertakwa pada Allah, maka itulah juga akan kita jadi. Cuma ustaz, tak boleh ke kita kawan dengan orang bukan Islam? Itu persoalan dia. Tak boleh ke kita kawan dengan orang bukan Islam? Macam mana jawapan dia, tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Apa dapat jawab, lepas ni boleh makan more. Nah, boleh kan? Antara dalilnya ialah dalam muka surat yang ke-9 juzuk 28 surah Al-Mumtahanah sebelah kiri ayat tengah-tengah. Apa ayat dia? Syaitan rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Dan ayat kedua, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Ini guideline ataupun cara panduan dengan orang bukan Islam mana yang kita boleh kawan, dengan orang Islam yang mana yang kita tak boleh berdamping ataupun berkawan rapat. Iaitu Allah Ta'ala tak halang kamu untuk berkawan, berdamping dengan orang bukan Islam yang tak mengganggu urusan agama kamu. Tapi apa yang Allah Ta'ala larang ialah kamu berkawan, wahai orang beriman, wahai Islam, kamu berkawan dengan orang yang bukan Islam yang mencampur urusan agama kamu, yang menyebarkan agama mereka untuk mengajak kamu masuk ke dalam agama mereka. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan ataupun panduan itu disebut Allah Taala bukan kerana kita ni benci pada orang yang bukan Islam dalam dua kategori ini, tapi sebagai metod dakwah. Allah Taala sebut dalam muka surat terakhir 14 belah kanan surah An-Nahl, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ni bukan lemah lembut sahaja, iaitu hikmah ini ialah kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita kata dakwah kena pada tempatnya, kita lihat sejarah yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu peperangan Badar. Peperangan Badar ni ramai anak-anak muda ni. Peperangan Badar ramai remaja yang terlibat untuk membantu Nabi SAW ni, kan? Begitu juga yang disebut sebagai tidak ketinggalan orang-orang yang telah berusia juga banyak membantu Nabi, khasnya dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan, ketika mana Nabi dan para sahabat sedang berpuasa. Iaitu
Nabi SAW bertempur. Tu. Tetapi tuan-tuan, peperangan Badar memberikan satu mesej yang jelas kepada kita, Islam bukanlah agama yang ganas. Kerana hari ini ada orang yang ditakut-takut dengan Islamofobia. Dia kata Islam ni asyik nak perang je. Tak. Jangan macam tu. Kan? Jangan macam tu. Kerana dalam peperangan Badar asalnya bukan Nabi nak perang. Kan? Nabi nak buat sekatan kepada Abu Sufyan. Pada waktu tu Abu Sufyan nak balik daripada Syria, balik ke Mekah, bawa harta-harta perniagaan, bawa keuntungan yang banyak, 1000 ekor unta, dan setiap 1 ekor unta tu dia membawa muatan barangan yang keuntungan yang sangat banyak. Jadi Nabi dapat tahu, Nabi perintah kepada para sahabat, dan Nabi tak wajibkan sahabat untuk pergi. Kerana bukan nak perang. Bukan nak berperang. Nak ambil balik harta sahabat yang sebelum sahabat berhijrah ke Mekah, ada sahabat yang meninggalkan semua hartanya di Mekah. Antaranya ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam juzuk yang kedua, muka surat yang ke-11 sebelah kiri, wa minan nas may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada di kalangan sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, meninggalkan semua hartanya semata-mata untuk berhijrah mengikut Nabi SAW ke Madinah untuk menjaga akidah. Untuk menjaga akidah. Itu para sahabat yang layaklah mereka mendapat title ataupun gelaran radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka. Kerana bukti ataupun yang disebut sebagai pengorbanan mereka untuk memelihara akidah dan tauhid mereka, menghinggakan meninggalkan semua harta. Kan? Ada di kalangan para sahabat seperti mana Khabbab bin Arad diseksa sehingga kan yang disebut sebagai Sayyidina Umar yang garang, Sayyidina Umar yang dikenali sebagai watak yang tegas, ketika mana Khabbab bin Arad membuka kopiah Khabbab bin Arad, Sayyidina Umar menangis kerana melihat parut yang begitu dalam yang ada pada tubuh badan Khabbab bin Arad, kerana diseksa oleh pembesar-pembesar Quraisy semata-mata untuk mempertahankan akidah. Tuan-tuan, itu ganjarannya Allah Ta'ala sebut dalam muka surat ketiga juzuk yang ke-11 ayat bawah sekali, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala bagi syurga untuk mereka. Tuan-tuan, jadi kalaulah kita nak dapat syurga, takkanlah dengan kita semayang je tuan-tuan. Kalau kita semayang 10 minit kita semayang tu pun Allahu Akbar. Apa iman ni panjang sangat baca. Kan? Barang yang terhilang, yang hilang tadi tak jumpa luar solat, dalam solat ting ada jumpa. Tinggal berapa je tuan-tuan pahala kita. Kalau kita nak harapkan dengan solat kita nak masuk syurga, berapa sangat pahala yang kita dapat daripada solat. Berapa sangat pahala yang dapat daripada solat. Sebab itulah kita gunakan betul-betul keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini, menjadikan puasa kita ini betul-betul berkualiti di sisi Allah SWT. Bermula daripada sahur, iaitu jangan kita tinggalkan sahur. Kerana ada di kalangan orang kita yang lebih-lebih lagi, malam tadi tak adalah ni dah mula more ni, nanti pukul 12 dia makan, pukul 1 dia makan, bukan tuan-tuan orang lain. Kan? Nanti sahur tak bangun dah. Jangan tuan-tuan, sebab iaitu antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam muka surat terakhir juzuk 26 surah Az-Zariyat, iaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, iaitu mereka itu pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya ada, jangan kita tinggalkan sahur walaupun sekadar seteguk air, dan waktu sahur itulah saat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun di atas dosa dan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tuan-tuan dosa yang kita buat, kan? Banyak tuan-tuan dosa yang kita buat. Belum lagi dosa kita pada orang, kan? Dosa suami pada isteri, dosa isteri pada suami, dosa anak kepada ibu ayah, kan? Banyak dosa kita. Cuma tuan-tuan, dosa kita dengan orang ni diajar kaedahnya, kalau kita kata dosa kita dengan orang tu tak tahu, kan?
orang tu tak tahu kita buat salah dengan dia. Tapi kalau dengar kita cerita tu menyebabkan berlakunya perang dunia kedua, baik kita tak payah cerita. Kan? Kita bersedekah, kita taja orang makan buka puasa dengan niat pahalanya sampai pada orang yang kita buat salah tadi. Tapi kalaulah kita yakin, kalau kita beritahu dia dapat memaafkan kita, maka itu lebihnya orang berada majlis ilmu, tuan-tuan. Sebab fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah Ta'ala sebutlah muka surat ke-10 juzuk ke-4 sebelah kanan surah Ali Imran, berilah kemaafan kepada mereka. Kita yang berada majlis ilmu ni kena jadi orang yang dahulu memberikan kemaafan. Itu bagi memastikan pahala puasa kita bertambah dan puasa kita menjadi bahtera penyelamat kepada kita. Kadang-kadang ada orang puasa tapi tak bercakap lama, kan? Tak bercakap lama, kadang-kadang kesalahan kecil je tapi tak bercakap lama, kan? Sedangkan yang disebut sebagai kaedah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, fa'fu anhum, berilah ampun maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah keampunan untuk mereka, dan wasyawirhum fil amr. Ini insya-Allah orang-orang yang menguruskan masjid dan surau di sekitar kita ni, khususnya di Hulu Selangor ni, insya-Allah ada buat benda ni, iaitu wasyawirhum fil amr, iaitu bermesyuarat, kan? Nak buat program bulan puasa Ihya Ramadan, nazir pengurusi buat mesyuarat awal dah bincang, macam mana nak berapa ringgit tajaan buka puasa apa semua, kan? Itu, tuan-tuan. Maknanya bagi siapa yang dilantik menjadi AJK di surau di masjid, kita hadir mesyuarat tu pun dapat pahala. Kerana perkara itu disebut Allah Ta'ala wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah. Fa iza azamta, bila dah buat keputusan mesyuarat, tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah Ta'ala suka pada orang yang bertakwa. Maknanya bukan sekadar kita dapat kesukaan Allah daripada ibadah solat kita sahaja. Bukan sekadar kita dapat kesukaan Allah daripada infak kita sahaja. Tapi kita dapat kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita korbankan masa kita, idea kita, wang ringgit kita untuk kita bergelumang dengan orang ramai, mencampuri urusan orang ramai untuk yang disebut sebagai urusan kebajikan, seperti mana yang disebut oleh penolong amil zakat tadi. Dan itulah berpandukan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, seorang sahabat Nabi pergi bersama isterinya di sebuah tanah lapang, kemudian dia tengok tanah tu nampak baik, dapat subur dan sebagainya. Dia pun sembang sama-sama suami isteri. Dia kata apa dia? Abang, kan, kita buat rumah kat sini lah bang, kan? Boleh kita ni, kalau terjemah bahasa kita lah, tuan-tuan, boleh kita bersembahyang, tempat pun cantik, kemudian kita berkebun, kan, kawasan sini pun nyaman. Betul? Suami kata apa? Tak apalah, boleh juga cadangan, kan. Tapi cuba kita tanya Nabi dulu. Itu perangai sahabat-sahabat, tuan-tuan. Yang mesti, poin yang terakhir saya nak sebut, mesti jangan kita tinggalkan sewaktu kita berpuasa ini, bagi memastikan puasa yang kita lakukan ini menjadi bahtera penyelamat, iaitu daripada kita melakukan dosa dan maksiat di atas dunia, dan bahtera penyelamat di akhirat, terselamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tak sebut azam barzah? Kerana Nabi sebut siapa yang mudah urusannya di alam barzakh, maka urusan selepasnya akan mudah, insya-Allah. Itu Nabi sebut. Siapa yang susah urusannya di alam barzakh, maka urusannya selepas akan susah. Itu para jemaah sekalian. Ya? Maka tadi apa dia? Iaitu Nabi sebut kepada kita bahawasanya pada sahabat tadi, contoh yang kita boleh ambil oleh sahabat, mereka bertanya kepada Nabi. Kita pada hari ini Nabi dah tak ada, pada sahabat dah tak ada. Ya, satu amalan yang jangan kita tinggalkan dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, iaitu kita mendampingi para alim ulama. Kita mendampingi para alim ulama yang menjadi pewaris ilmu dan perjuangan Nabi SAW, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ada sahaja kekusutan, persoalan kita bangkitkan kepada para golongan ulama. Ini sebagai kita mencontohi pada sahabat Nabi, tuan-tuan. Kerana Nabi sebut sahabatku seperti bintang-bintang, kan? Sahabatku seperti bintang. Itu. Dan sahabat tanya, Nabi sebut boleh, tetapi kalaulah nak dibandingkan kamu duduk di situ, berumah di situ, beribadah seorang-seorang di situ, nak dibandingkan dengan kamu mencampuri urusan orang ramai,
maka jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu bercampur dengan orang ramai, menanggung yang disebut sebagai ragam keletah orang ramai dan sebagainya, lebih baik daripada kamu duduk seorang-seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam muka surat yang ke-13 juzuk yang ke-5 ayat atas sekali belah kiri surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebutkan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahidu ila akhir ayat. Ayat atas sebut wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah kana Allahu ghafurur rahim. Pahala orang yang solat, puasa dalam masa yang sama dia terlibat dalam urusan orang ramai, terlibat menjaga kebajikan, terlibat mengatur ni dan sebagainya, urusan dakwah, urusan dan sebagainya, lebih pahalanya, lebih hebat di sisi Allah daripada orang yang sekadar jaga solat, jaga puasa, dia ambil tahu urusan ibadah dia sahaja. Itu tuan. Bahkan dalam muka surat yang Sayyidina Muhammad muka surat ke-8 juz 10 surah At-Taubah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal akhir. Pahala orang yang bagi minum orang yang mengerjakan haji dan umrah besar dah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah kita yang ada majlis ilmu ni juga dikira sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaturkan majlis ilmu, orang yang berada dalam majlis ilmu, orang yang hadir dalam majlis ilmu, orang yang membuat poster majlis ilmu, orang yang mengatur majlis ilmu, semuanya itu dikira sebagai mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang pahala menuntut ilmu ini satu amalan yang wajib, maka pahala wajib Allah Ta'ala berikan ganjaran berlipat kali ganda, dan pahala amalan sunat Allah Ta'ala berikan seperti mana pahala amalan wajib. Dan akhirnya tuan-tuan para jamaah dirahmati Allah SWT sekalian, ya, dan akhirnya kita mengharapkan kepada Allah SWT kita tidak tergolong di kalangan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah, iaitu ketika mana Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi menyebut amin sebanyak 3 kali, iaitu antara doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW, iaitu orang yang dijumpakan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapat yang disebut sebagai tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Ramadan ini, maksud Ramadan pun ialah yang membakar tuan-tuan, iaitu apa yang dibakar, bukan rokok tuan-tuan dibakar, iaitu dibakarnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, terima kasih sekali lagi pada semua yang memberikan perhatian yang begitu khusyuk insya-Allah, dan mudah-mudahan ianya akan dikira sebagai pemberat amal soleh kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Terima kasih lagi pada pihak surau. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.